Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM. Anda sekarang sedang menonton Pastikan Sahih. Ingat, Pastikan Sahih baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Kita mulakan terlebih dahulu dengan berita ini. Pada 10 Januari 2022 jam 2.58 petang, unit Pro Bukit Aman telah terkesan satu posting yang tular di laman sosial Twitter. Di dalam posting tersebut telah dimuat naik oleh pemilik akaun Twitter Afiq Adham yang mendakwa terdapat anggota polis memeras ugut warga negara asing. Di dalam pautan Twitter menyatakan kejadian tersebut berlaku berdekatan Pasaraya Ikon Safe Kampung Baru Subang. Masa dan tarikh tidak dijelaskan dengan tepat. Semakan juga dibuat mendapati pemilik akaun telah memadamkan isu tersebut dari laman Twitter milik beliau. Hasil semakan sehingga kini mendapati tiada laporan polis yang dibuat berhubung dengan kejadian ini. Pihak polis akan menjalankan siasatan lanjut terhadap dakwaan tersebut dan memohon agar orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian ini untuk tampil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh. Pada 10 Januari 2022 terkesan satu video berdurasi 22 saat yang dimuat naik oleh pemilik akaun Facebook Kongsi Segala Info yang menunjukkan kejadian pergaduhan melibatkan sekumpulan individu berhampiran monorail Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Bahagian Siasatan Jenayah Daerah Dang Wangi sedang menjalankan pengesanan ke atas kumpulan individu yang terlibat. Sebaik sahaja video tersebut tular dan siasatan akan dijalankan berkenaan kejadian ini. Pihak polis memohon mana-mana individu yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian ini untuk tampil bagi membantu siasatan. Pihak polis memberi amaran keras agar orang ramai tidak terlibat dengan apa-apa kesalahan yang melanggari undang-undang. Sekiranya orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian ini boleh menghubungi IPD Dang Wangi di talian 0326002222 atau hotline Polis Kuala Lumpur di talian 0321159999 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT telah menerima banyak komen berkaitan satu video yang tular pada 11 Januari 2022 di laman TikTok akaun M Farid Medical mengenai kenderaan awam menggunakan lorong kecemasan di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE. Dalam video tersebut, perakam dipercayai berada dalam kenderaan ambulans dan dapat dilihat kenderaan di hadapan cuba memberikan laluan kepada ambulans tersebut. Turut disertakan kaption arah Setia Alam ke Damansara. JSPT ingin menjelaskan bahawa pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM telah memberi kelulusan kepada PLAS Malaysia Berhad PLAS dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia melalui JSPT bagi menguji keberkesanan Smart Lane untuk mengatasi kesesakan trafik pada waktu puncak di laluan Setia Alam ke susur keluar Plaza Tol Shah Alam. Ujian tersebut bermula sejak 23 Oktober 2019 namun tertangguh pada Mac 2020 akibat pelaksanaan PKP seluruh negara. Tiada keperluan untuk membuka Smart Lane atas faktor tiada kesesakan berlaku. Sehingga baru-baru ini, selaras dengan pembukaan sesi persekolahan, pihak LLM telah membenarkan kembali ujian Smart Lane ini sehingga 23 Januari 2022 dengan melibatkan kilometer 3.2 hingga kilometer 9.2 arah utara iaitu dari Setia Alam ke Shah Alam mulai 6.30 hingga 9.30 pagi setiap hari Isnin hingga Jumaat kecuali cuti umum. Turut terdapat papan tanda maklumat berkaitan Smart Lane di laluan tersebut agar tidak berlaku salah faham di kalangan pengguna lebuh raya. Secara umumnya, pengguna Smart Lane dapat menyuraikan kesesakan aliran lalu lintas pada waktu puncak di lokasi tersebut. Pihak polis mengesahkan satu tangkapan telah dilakukan di Marang, Terengganu berkait penawaran sijil vaksin palsu. Suspek yang merupakan seorang pengamal perubatan berusia 51 tahun dikesan menjalankan aktiviti penjualan sijil vaksin COVID-19 tanpa memberikan suntikan vaksin sebenar. Suspek sedang direman sehingga hari ini untuk membantu siasatan. Setakat ini hanya satu kes dikesan berkenaan aktiviti penawaran sijil vaksin palsu ini. Pihak polis bagaimanapun sedang menjalankan risikan dan pemantauan bagi mengesan kumpulan atau individu persendirian yang mungkin menjalankan aktiviti ini. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kegiatan sebegini juga adalah digesa untuk menyalurkan maklumat tersebut kepada pihak polis dengan menghubungi Balai Polis Berhampiran atau CCID Scam Response Center di talian 03 2610 1559 agar siasatan selanjutnya dapat dijalankan.
Laporan terkini kejadian bencana di seluruh negara dikeluarkan Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC, Agensi Pengurusan Bencana Negara pada pukul 8 pagi tadi. Untuk maklumat lanjut, anda dimohon melayari laman sesawang portal bencana natma.gov.my. Untuk mendapatkan info cuaca semasa, anda boleh melayari laman sesawang Met Malaysia atau Twitter @MetMalaysia. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kita bersua kembali. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan sesekali kongsi. Kedudukan Malaysia di tangga ke-13 berbanding 115 pada Ogos tahun lepas dalam senarai terbaru Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei menunjukkan negara kini berada di landasan yang tepat dalam menangani pandemik ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata ini juga menunjukkan negara menuju situasi lebih baik dan semakin hampir kepada pemulihan dengan jumlah kes yang rendah, kadar vaksinasi lebih baik dan langkah penjarakan fizikal yang lebih longgar. Saya harap bahawa rasa tanggungjawab mematuhi SOP yang sedia ada akan terus berdisiplin orang ramai supaya angka-angka dan juga apa yang telah kita lakukan selama ini yang diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai satu pendekatan yang tepat, ianya akan menghasilkan keputusan dan juga apa dia yang kita harapkan pada masa-masa yang akan datang. Lebih 2.7 juta atau 88% daripada populasi remaja negara ini telah lengkap menerima vaksin COVID-19 setakat 11.59 malam tadi. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan menerusi laman COVID Now, lebih 2.8 juta atau 90.8% daripada kumpulan yang berusia 12 hingga 17 tahun itu sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa, sebanyak 22,889,000
1,297 individu atau 97.8% daripada golongan itu telah melengkapkan vaksinasi. Manakala 23,172,722 individu atau 99% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual bakal dibentangkan pada mesyuarat Parlimen bagi penggal kelima yang dijangka bersidang bermula 28 Februari hingga 24 Mac depan. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun, rang undang-undang tersebut seiring dengan agenda kerajaan untuk mempertingkat kesejahteraan dan keselamatan dalam menangani ketidaksesamaan gender. Bagi tujuan pengubalan rang undang-undang tersebut, Kementerian telah menubuhkan pasukan projek khas SPT melibatkan agensi kerajaan, antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, ahli akademik dan badan bukan kerajaan yang memiliki kepakaran dan pengetahuan serta pengalaman luas berkenaan gangguan seksual. Ujar Datuk Seri Rina, pengubalan rang undang-undang itu telah bermula sejak 2019 sebelum dibentangkan di Dewan Rakyat bagi bacaan kali pertama pada 15 Disember lalu. Sebanyak 6,897 kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak dan remaja direkodkan bagi tempoh 3 tahun antara 2018 hingga 2020. Kerajaan Johor mahu mengukuhkan lagi bidang pelancongan kesihatan meskipun masih berdepan kemelut COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Menteri Besar Datuk Hasni Mohamad berkata sektor itu antara penyumbang ekonomi terbesar negeri itu. Sektor pelancongan kesihatan merupakan satu sektor yang tentunya mendapat sambutan. Kalau tak mungkin Indonesia itu begitu agresif dan especially di negara Asia Tenggara yang saya kira kita perlulah berusaha untuk to provide the best kepada para pelancong melalui servis dan juga kepakaran yang terbaik yang dapat disediakan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah tidak akan berkompromi dengan pemandu dan pemilik kenderaan perkhidmatan barangan KPB yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya di negeri itu. Ia terutama berkaitan kesalahan membawa muatan secara berbahaya dan membawa lebih muatan. Dalam Ops KPB yang diadakan selama 3 jam di 4 lokasi, 68 buah kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Pengarah JPJ Kedah Abdul Rahman Emang Anji berkata, operasi oleh unit operasi bahagian penguatkuasaan JPJ Kedah dilakukan di sekitar Jitra, Kota Setar, Kuala Muda dan Kulim. Operasi berfokus ini bertujuan memastikan semua pemandu dan pemilik kenderaan perkhidmatan barangan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya yang dikuatkuasakan seperti yang termaktub di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 serta kaedah-kaedah di bawahnya dan Akta Pengangkutan Awam Darat APAD 2010. Standard Chartered menjangkakan Bank Negara Malaysia BNM akan mula meningkatkan kadar dasar semalaman OPR pada separuh kedua tahun ini. Ketua Ekonomi bagi ASEAN dan Asia Selatan Edward Lee berkata dua kenaikan kadar faedah masing-masing sebanyak 25 mata asas diunjur pada suku ketiga. Jelasnya satu lagi kenaikan dijangka berlaku pada suku keempat tahun ini menjadikan OPR keseluruhan pada 2.5% tahun ini. Ini berbanding OPR semasa pada 1.75%. Beliau berkata demikian pada taklimat penyelidikan Global Standard Chartered 2022 secara maya. Sementara itu, Stanchart turut mengunjurkan ekonomi negara lebih kukuh tahun ini dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada 6.2%. Permintaan luar akan menjadi faktor penyumbang pemulihan ekonomi tahun ini, disokong kadar vaksinasi dan pembukaan semula ekonomi global. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perlis menasihati orang ramai agar mengamalkan 3T bagi mengelak daripada menjadi mangsa sindiket penipuan dalam talian. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis DSP Muhammad Nur Daud berkata, amalan 3T iaitu tanya, teliti dan tidak tamak perlu diamalkan oleh orang ramai setiap kali ingin membuat pembelian dalam talian agar tidak berlaku kerugian harta benda.
Orang ramai diminta agar sentiasa bertanya sebelum membuat pembelian atau pelaburan dalam talian. Sebagai contoh, sebelum membuat pelaburan, mereka perlu bertanya tentang nama syarikat, alamat syarikat dan punca pelaburan terlebih dahulu. Selain itu, orang ramai perlu ada sikap teliti iaitu menilai sama ada harga ditawarkan adalah munasabah atau tidak. Sebagai contoh adalah tidak logik sekiranya barangan berjenama dijual pada harga begitu rendah daripada harga pasaran. Pasti ada sesuatu yang tidak kena kalau harga tidak betul. Muhammad Nur berkata, T yang ketiga adalah perlu ada sikap tidak tamak atau mudah teruja dengan harga murah yang ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, bertanya dan membuat perbandingan harga terlebih dahulu. Masyarakat juga perlu ingat bahawa jenayah komersial adalah satu jenayah yang unik kerana pelakunya mempunyai kemahiran, pengetahuan dan keyakinan tinggi bagi memperdaya mangsa. Oleh itu, orang ramai perlu sentiasa berhati-hati ketika membuat pembelian dalam talian. Baik saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Saya merayu sekali lagi kepada rakyat untuk kita patuh kepada semua SOP yang kita semua sudah hafal dan hadam sebenarnya daripada awal lagi, iaitu pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan juga strategi ujian kita dan menerima dos penggalak kita. Saya sedar bahawa rakyat sekarang ini sedang marah disebabkan apa yang telah berlaku pada acara yang sepatutnya meraihkan kejayaan kerajaan. Kekhilafan telah berlaku dengan adanya beberapa insiden kesesakan yang saya sangat kesali. Jadi kita minta maaf kepada rakyat tentang apa yang berlaku, tetapi kita kena pandang ke hadapan, ya, dan kita kerajaan juga akan belajar daripada insiden yang telah berlaku dan kita akan buat lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Tetapi janganlah disebabkan kesilapan kita ataupun kesilapan kami di pihak kerajaan, rakyat juga tidak akan patuh kepada SOP. Kita kena sentiasa sama-sama berjuang untuk menentang pandemik ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Ingat, pastikan saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Baik, kita akan membincangkan mengenai topik ini pada malam ini dalam rancangan Bicara DR, Kencing Tidak Lawas bersama Dr. Warren Loh Hua Loon, pakar perunding urologi Hospital Kuala Lumpur pada malam ini di saluran berita RTM dan juga di TV1 pada pukul 9 malam. Bagi mereka yang terlepas, anda boleh saksikan rancangan ulangan pada hari Jumaat pada pukul 3.30 petang di TV1. Seterusnya, mesyuarat khas Penggal keempat Parlimen ke-14 Dewan Rakyat yang akan bertempat pada 20 Januari 2022 membincangkan perkara berkaitan banjir dan pasca banjir, penyelarasan bantuan dan perancangan jangka panjang pengurusan pengurusan bencana banjir yang akan dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri. Baik, jom masuk IKN iaitu Institut Kraf Negara, program pengajian yang menawarkan pelbagai program diploma, sijil seni kraf dan juga sijil kemahiran Malaysia berasaskan kredit dalam bidang batik, tenunan, kayu, logam, seramik dan rotan. Syarat-syarat kemasukan adalah seperti warga negara Malaysia yang berumur antara 18 hingga 30 tahun, berminat dan berbakat dalam bidang kraf. Jadi bagi mereka yang berminat boleh melayari laman sesawang Institut Kraf Negara ataupun Facebook rasmi Institut Kraf Negara untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dan terperinci. Baik.
Pemakluman pertukaran alamat dan nombor telefon. Pelanggan yang dihormati, berkuat kuasa 10 Januari 2022 pada hari Isnin lepas, kaunter bahagian pendaftaran negara dan pertubuhan akan beroperasi di Adas 3 Blok D9, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Nombor telefon hotline adalah 03-8880-0800 atau 03-8880-0801 atau anda boleh email ke adminpp@momoha.gov.my. Segala urusan perlu menerusi temujanji melalui laman sesawang itemujanji.moha.gov.my. Baik. Program rekalibrasi pulangan parti permohonan dilanjutkan sehingga 30 Jun 2022. Sedikit makluman untuk anda, tiada ejen digunakan untuk program ini. Jadi parti pulang ke negara asal secara sukarela mengikut syarat-syarat ditetapkan kerajaan. Maklumat lanjut sila layari laman sesawang imi.gov.my. Baik, seterusnya, pendaftaran lambat dan lewat kelahiran daripada Jabatan Pendaftaran Negara mulai 1 Februari 2022 selaras dengan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 dan pembukaan penuh kepada semua sektor. Kelahiran kanak-kanak yang berlaku pada 11-18 Januari 2020 hingga Januari 2022, pemaklum perlu mendaftarkan kelahiran kanak-kanak di JPN yang berhampiran sebelum 1 Februari. Pemaklum boleh hadir secara walk-in ke pejabat JPN. Pendaftaran kelahiran selepas tarikh berkenaan, akta didaftarkan dengan pendaftaran lewat termasuk kepada prosedur dan fee yang telah ditetapkan. Baik saudara-saudari, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Saya edisi Rabu 12 Januari 2022. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.